Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman Ar-Ra'ini Al-Maliki rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Babul i'rab. Itulah sama saja. Cuma i'rab tu dia masdar. Kalau mu'rab tu dia isim maf'ul. A'raba yu'ribu i'raban wa huwa mu'ribun wa dhaka mu'rabun. Jadi minggu lepas kita sudah selesai muqaddimah kita serta perkara yang berkaitan dengan kalimah, iaitu isim, fi'il dan harah. Maknanya kita sudah kenal mana isim, mana fi'il, mana harah. Maka selepas ni dia nak bahas pula perkataan yang mu'rab dan perkataan yang mabni. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, babul i'rabi wal bina'i
Ay hadza babul i'rab wal bina'i. Babu tu i'rab dia khabar mubtada mahzuf, takdirnya hadza. Al-i'rabi mudhafun ilaih, wal bina'i ataf kepada al-i'rabi. Tu biasa yang kita i'rab. Boleh juga babu tu jadi baba, boleh belaka atas takdir iqra, bacalah oleh engkau babal i'rabi, akan bab i'rab wal bina dan bina. Tu dari sudut i'rab tajuk. Kemudian dia hurai i'rab dulu. Kenapa dia hurai i'rab dulu baru bina? Kerana ada beberapa sebab. Sebab pertamanya ialah asal bagi kalimah tu mu'rab. Asal pada kalimah ataupun isim kalimah lah secara umumnya ialah mu'rab, maka didahulukan mu'rab. Dan juga isim tu asal juga mu'rab. Asal isim tu ialah mu'rab. Maka bila asal isim itu mu'rab, isim tu antara kalimah yang paling mulia di antara fi'il dan harah. Lepas tu didahulukan isim fi'il harah. Sebab isim didahulukan kerana kemuliaan isim itu sendiri. Yang mana asal isim itu ialah harah. Asal isim itu ialah mu'rab. Itu. Kemudian kata musannif rahimahullah, al-i'rabu, bermula i'rab itu, al-i'rabu mubtada, ialah taghyiru awakhiril kalimi. Taghyiru awakhiril kalimi, iaitu mengubahkan akan akhir-akhir kalimah. Mengubahkan akan akhir-akhir kalimah. Taghyiru tu khabar, awakhiri mudhafun ilaih, al-kalimi mudhafun ilaih. Al-kalimi itu jamak taksir bagi kalimah. Kalimatun, kalimatani, kalim. Tu. Jadi dia kata perubahan akhir-akhir kalimah. Akhir-akhir kalimah tu kalau dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah dia tambah satu lagi, iaitu taghyiru ahwali awakhiril al-kalimi. Perubahan keadaan akhir kalimah, bukan akhir kalimah tu sendiri. Akhir kalimah tak berubah, Zaidun, Zaidun, lepas sudah. Dah tu tak berubah, tiba-tiba jadi Zai ke, tiba-tiba jadi Jim ke, tak ada. Yang berubah dia keadaan, iaitu baris dia. Boleh. Al-i'rabu mubtada' taghyiru khabar awakhiri mudhafun ilaih, al-kalimi mudhafu ilaih. Al-kalimi jamak taksir bagi kalimah, kalimatun, kalimatani, al-kalim. Taghyiru awakhiri dia panggil idhafah masdar kepada maf'ul, fa'il. Okey, gini. Taghyir ni asal dia ghayyara yughayyiru taghyiran. Taghyir ni masdar bagi ghayyara, dengan makna mengubah. Jadi bila kita kata mengubah ni, faham kata ada yang mengubah kan? Bila kita kata saya mengubahkan warna ini, kita lah pembuatnya. Warna itu tu yang dibuat. Tapi sekarang ni yang kita maksudkan bukan yang mengubah, tapi dia tu yang berubah. Lepas tu ulama syarah akan sebut taghyir di sini dengan makna taghayyur, dengan makna berubah, bukan mengubah. Kalau mengubah maksudnya perlu kepada fa'il, perlu kepada pembuat mengubahkan benda tu. Tapi sekarang ni kita bukan nak bahas siapa pengubahnya, tak. Tapi kita nak kata perkataan tersebut berubah. Bila berubah bukan taghyir tapi taghayyur. Jadi para ulama sebut at-taghyir bermakna taghayyur. Mengubah tu dengan makna berubah, berubah keadaan akhir kalimah. Situ. Zaidun jadi Zaidan, Zaidan jadi Zaidin, gitu. Gitu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kenapa dia berubah? Ilat bagi taghyir li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha 'ala al-awamil 'alayha 'ala akhiril kalim, awakhiril kalim.
Kerana berbeza-beza oleh amil-amil, sifat awamil yang masuk ia amil-amil tu alaiha, atasnya, atas al-kalim, atas al-kalim. Alaiha ay alal kalim, ataupun ala awakhiril kalim boleh juga. Kerana berbeza amil. Okey, amil ni pula dia satu ilmu khusus, dia masih lagi dalam bab nahwu. Dia panggil ada amil, ada ma'mul. Amil ni dia panggil penyebab berubahnya baris. Ma'mul tu benda yang menjadi mangsa berubahnya baris itu. Contoh kita buat ayat jaa zaidun. Perkataan zaidun, zaid, zayyadal. Dia jadi zaidun bila masuk fi'il, iaitu jaa zaidun. Jaa tu dia panggil amil, penyebab berubahnya baris jadi zaidun. Jadi zaidun tu dipanggil ma'mul. Tu. Ra'aitu zaidan. Zaidan tu jadi zaidan. Kenapa jadi zaidan? Tadi zaidun. Oh, dia masuk fi'il ra'aitu. Ra'aitu ada fi'il fa'il dah. Jadi zaidannya di maf'ulun bih. Jadi zaidan ni dia panggil ma'mul, ra'aitu tu dia panggil amil, penyebab kepada zaidun jadi zaidan. Marartu bi zaidin, telah lalu ia oleh aku bersama Zaid. Jadi ataupun pada Zaid. Jadi bi zaidin. Kenapa zaidin? Kerana ada ba. Jadi ba tu amil, zaidin tu ma'mul. Ba tu penyebab kenapa dia jadi zaidin. Zaidin tu mangsa yang kena baris bawah, hasil daripada masuk haraf ba. Tu saya kita tulis dalam whiteboard, amil dengan ma'mul. Sikit lagi, lafzan atau taqdirah. Sama ada i'rab itu secara lafaz ataupun secara takdir. Lafzan tu boleh i'rab banyak tu. Boleh i'rab sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Takdirnya ialah dukhulan lafziyan. Tu kalau takdir sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf. Ataupun dia jadi hal kaunihi lafziyan. Begitu. Ataupun dia jadi khabar bagi kana mahzuf. Ai kana dukhulu lafzan au taqdira. Begitulah i'rab berlambak. Jadi mahir dalam bab i'rab ni, orang bagi kalau reti nahwu ni, awal-awal kalau orang reti nahwu dia suka kritik orang. Awal-awal. Dia berasa orang baca tak betul. Dia berasa aku rasa salah. Tu peringkat awal. Peringkat yang kedua, dia akan berasa kalau nak kata orang salah tu tak berani lagi, sebab boleh jadi i'rab lain. Boleh jadi ada wajah lain kot, jadi tak berani nak kritik cepat. Dan sampai tahap yang terakhirnya, memang dia tak ambil cara langsung salah orang. Dia ambil tahu, kata aku baca betul, selesai. Aku baca Quran hadis betul, selesai. Tak payah ambil cara pasal orang. Tu tahap orang belajar nahwu. Di awal-awal kalau rasa suka kritik tu, padan dah lah. Memang awal-awal sungguh lah dia. Jadi okay, habis tu. Habis dah. Kita akan tulis di whiteboard. Aduh, bagi nampak orang putih Zoom tak apa. Tak nampak muka kita tak apa. Buat apa nampak muka kita. Mana dia? Oh, ada dah. Aduh, betul. Okey, kesimpulan tadi. Simpulannya tadi dia kata apa tadi? Likhtilafi al-awamil ad-dakhilah 'alaiha. Kerana berlaku perbezaan awamil yang masuk di dalam dia. Ke atas ni, ke atas akhir kalimah. Atas akhir kalimah. Jadi kita boleh buat ada
dua bahagian. At-taghyir, berubah tu. Berubah ni berubah kalimah, boleh pecah dua. Boleh pecah dua. Pertama, taghyir ay taghyiru awakhiril kalimi, berubahnya akhir baris itu boleh disebabkan masuknya ikhtilafil awamil, berbeza-beza amil. Ikhtilafi al-awamil, berbeza-beza amil. Okey, sebelum kita pecah lagi, kita buat contoh tadi. Jaa Zaidun, telah datang oleh Zaid. Jadi jaa ni dia panggil amil. Zaidun ni dia panggil ma'mul. Amil ni penyebab kepada Zaidun ni di baris Zaidun, bukan Zaidin, bukan Zaidan. Itu juga ra'aitu Zaidan. Jadi Zaidan dibaca Zaidan kerana amil dia ra'aitu. Jadi bila baca kitab, sesuatu baris itu berlaku sedemikian, kena cari siapa amil dia. Dia ada ilmu khusus, dia panggil ilmu awamil, al-awamil. Ni boleh tengoklah kitab Tashilu Nailil Amani, syarah kepada Awamil Al-Jurjani. Syarah kepada Awamil Al-Jurjani. Itu pengarang dia kitab Syekh Ahmad Al-Fatani. Pengarang dia Syekh Ahmad Al-Fatani. Itu amil dia panggil. Amil ni penyebab lah. Amil kan isi fa'il. Okey, senang ceritanya dia penyebab. Okey, ikhtilafil awamil, berbezanya baris belakang kerana berbezanya awamil. Berbeza awamil pula terbahagi kepada dua. Pertamanya dia panggil lafzan tadi tu. Yang kedua dia panggil apa? Dia panggil taqdira. Dia panggil taqdira. Okey, sebelum tu lafzan ni apa dia lafzan? Kita buat takrif sikit. Lafzan ni ialah dia panggil ma yadhharu, benda yang zahir fi akhiril kalimah, fil akhiril kalimati, fi akhiri al kalimati. Ini lafzan ma yadhharu fi akhiril kalimah, benda yang zahir di akhir kalimah. Contoh Zaidun, dun tu zahir, dun tu nampak, Zaidan nampak. Takdiran ni terbalik je lah, ma la yadhharu fi akhiril kalimah, gitu ya. Kalau lafzannya ma yadhharu fi akhiril kalimah. Contoh jaa Zaidun, dun. Jaa ra'aitu Zaidan, Zaidan. Marartu bi Zaidin, Zaidin. Jadi itu zahirlah kau. Kalau takdiran terbalik saja, ma la yadhharu fi akhiril kalimah, tambah la jelah. Ni untuk takdiran, benda yang tak zahir pada akhir kalimah. Contoh dia sekali kita akan bawa satu-satu. Kita nak uraikan takrif saja. Kemudian selesai lafzan atau taqdira. Kemudian lafzan dan taqdiran ni pula ada pecah dia. Yang satu lagi dia akan tulis, kita tulis siap-siap lah, supaya satu kita baca saja. Dia ada 4. Dia ada 4. Ni pun ada 4. Apa dia? Raf'un, rafa'. Nasbun, nasab. Khafdun, khafa'. Jazmun, jazam. Samalah sini pun. Raf'un, tulis balik ya. Nasbun, khafdun ataupun jarrun. Dan yang terakhir jazmun. Sama. Lepas tu raf'un, kita buat contoh seko-seko. Rafa', apa contoh dia? Jaa Zaidun. Zaidun tu lah rafa'. Dan dia nampak zahir lafaz tanwin, lafaz rafa' tu, lafaz marfu', lafaz dhammah. Dhammah tu lah. Itu dia punya i'rab dia dari sudut lafaz, lafzan. Secara lafaz nampak Zaidun jelas pada akhir kalimah dia. Cuma rafa' tu apa dia, fa'il ke khabar tu akan datanglah. Ni secara ringkas dulu. Nasbun, nasab, apakah yang nasab? Contoh ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Jadi Zaidan marfu' mansub lafzan, kerana jelas di akhir dia kalimah Zaidan, dan tu. Khafdun, tadi juga marartu bi Zaidin, telah lalu ia oleh aku pada Zaid. Zaidin,
dia berubah jadi khafat. Zahir tak? Zahir, nyata, sebab disebut zaidin. Jazmun, contoh dia, jazmun tak ada pada ising lah, sebab tadi dia akan sebut la jazma fiha, ising ni. Contohnya la taghdab. Kita buat contoh atas buat mudah tak larat tu, cik tak isano tak habis. La taghdab, jangan kamu marah, kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taghdab la nahi. La nahi ni okey, taghdab kenapa dia majzum baris mati sukun? Kerana ada amil dia. Amil dia la nahi, iaitu jangan. Jangan kamu marah. Ni contoh jazam sukun di akhir secara jelas lafzan. Lepas tu takdiran, contoh rafa, lebih kurang ya ambil fa'il tadi, cuma beza dia punya fa'il saja. Jaa, contoh kita kata ja'al fata. Fata ni seorang pemuda. Dalam ilmu nahwu ni dia bahas berkaitan dengan akhir kalimah. Jadi sekarang ni akhir kalimah ni dia panggil dia panggil ya maksurah ataupun alif maksurah. Ada baris tak? Fatan tu dia punya kat alif tu ada dhammah, dhammatain, ada ke tak? Tak ada. Ataupun al-fata'u ke? Ada? Tak ada. Sedangkan ni alif ataupun ya maksurah, maka ni dia panggil rafa' dengan dhammah muqaddarah. Ni takdirah ni, kita takdir saja alif belakang ni ada dhammah. Takdir saja. Bukan ada sungguh, takdir saja. Dia tak boleh jadi macam Zaidun ni ataupun at-talibu ke, tak boleh. Dia al-fata, jadi alif belakang ni dia panggil ta'adzur, tidak boleh terima mana-mana baris. Maka ni dia panggil takdirah. Kita takdir saja ada dhammah. Sebab tu tadi kata ma la yadhharu fi akhiril kalimah, benda yang tak zahir di akhir kalimah. Ni tak zahir. Lepas tu kias sendiri je. Nasab tu apa dia? Ra'aitul fata, khafa marartu bil fata. Jazam, jazam takdirah ni dia lain sikit. Bukan lain apa, tak lain pun. Contohnya lam yakhsha. Lam yakhsha. Okey. Lam yakhsha ni kalau ikut dia punya, kalau orang mengaji jurumiyah dia akan i'rab macam mana? Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Sebab dia hazaf haraf illat alif. Asalnya yakhsha alif alif maksurah gini. Tapi dia hazafkan kerana masuk haraf lam. Lam ni memajzumkan yakhsha. Nanti akan datanglah. Jadi lam ni amil bagi yakhsha. Yakhsha ni ma'mul. Disebabkan masuk lam lah, yakhsha ni hilang alif. Dia panggil majzum. Sekarang ni dia panggil, kalau ada orang i'rab, ada ulama i'rab, fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun ala hadfi harfil illah. Gitu. Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun ala hadfi harfil illah. Sebab asal dia gini, yakhsha, asal gini yakhsha ni takut. Yakhsha ada alif maksurah. Disebabkan mari amil lam, dia akan jadi yakhsha tanpa alif maksurah. Jadi kalau ikutkan yakhsha ni alif belakang patutnya sukun lah. Alif belakang kan dia majzum, nak masuk majzum, dalam masa yang sama dia kena hazah haraf illah. Maka sebenarnya sukun tersebut ada pada haraf illah yang kita hazah. Sebab nahwu ni kita kata dia berada di akhir kalimah. Jadi akhir kalimah bagi yakhsha sepatutnya alif, dan sepatutnya sukun itu atas alif. Tiba-tiba dia dihazah bila masuk amil jazam, maka dia panggil wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun ala hadfi harfil illah. Sebagai ulama dia sebut gitu. Habis. Ni selesailah ikhtilaful awamil. Okey. Ini yang dibahas dalam nahwu ni saja. Ni dalam nahwu. Yang saya akan datang ni yang terkeluar daripada ikhtilaful awamil. Sebab tu takrif penting. Bila dia sebut i'rab itu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Maka semua ni dia panggil i'rab. Semua ni yang 8 ni dia panggil i'rab.
Yang sebelah ni akan datang bukan i'rab, tapi dia berlaku perubahan di akhir kalimah. Hak ni terpecah pada. Okey. Hak ni taghyir disebabkan ni sebab ikhtilafil awamil. Hak ni disebabkan li ghairil amil, bukan dengan sebab amil. Bukan dengan sebab amil. Hak ni berubah dengan sebab amil. Hak ni bukan dengan sebab amil. Bukan dengan sebab amil pecah tiga. Bukan dengan sebab amil pecah tiga. Pertamanya dia panggil harakatun naqli. Naqal. Harakatun naqli ni belajar qiraat tahu ni, qiraat Warsh. Riwayat Warsh. Contoh qad aflaha. Qad aflaha. Asal itu qad aflahal mu'minun. Mari riwayat Warsh. Dia Hamzah ni berbaris, sebelumnya baris mati, dia naqal harakat Hamzah yang baris atas kepada dal yang mati. Dia akan baca qad aflaha. Qad aflahal mu'minun. Jadi baris dal tu asalnya sukun, tiba-tiba baris atas. Adakah dia tu ada i'rab? Bukan i'rab. Jadi dia panggil qad itu dal tu baris sukun dijadikan baris atas, tapi bukan sebab masuk amil, tapi sebab harakat naqal dia. Ini dalam riwayat Warsh. Warsh ni ada naqal lah. Lepas tu dia panggil ilmu ni satu. Orang tak belajar qiraat tahu lah. Yang kedua ni yang pertama, yang kedua dia panggil harakatul ittiba'. Harakatul ittiba' ni tak ada dalam jurumiyah ni. Harakatul ittiba' contoh alhamdulillah. Biasanya alhamdulillah. Tiba-tiba dia baca alhamdulillah. Daripada du jadi di. Sebab apa? Harakat ittiba'. Dia ikut lam yang bagi bawah selepas dia. Asalnya alhamdulillah, dia pergi baca alhamdulillah. Maka adakah ada pengaruh i'rab? Tak ada. Dah berubah tu kerana harakat ittiba' dia mengikut lam yang bagi bawah. Terakhir, nombor 3, at-takhallusu. At-takhallusu min iltiqa'is sakinain. At-takhallusu nak bebas min iltiqa'is sakinain, daripada bertemu dua mati, daripada bertemu dua huruf mati. Contohnya ayat Quran, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina. Asalnya lam yakun alladzina, sebab yakun ni dia masuk haraf jaza, maka dia kena sukun. Yakun asal dia. Tiba-tiba baca yakunil ladzi. Tu dia panggil apa? Berubah i'rab lah. Bukan berubah i'rab. Lepas tu baris gitu, dia panggil at-takhallusu min iltiqa'is sakinain. Nak bebas daripada bertemu dua huruf yang mati, iaitu nun dan juga lam. Kalau dia mati kan lam yakun, lepas tu macam mana nak baca? Nak sambung. Padahal dia nak wasal. Dia nak sambung, dia nak baca secara wasal, sambung. Jadi kena baris bawah. Asalnya yakun, tiba-tiba lam yakuni. Hak ni li ghairil amil, hak ni bukan i'rab. Hak ni bukan i'rab. Hak ni bukan dalam nahwu. Cuma dibahas juga dalam nahwu kerana dia ada kaitan dengan dia nak menerangkan bila sebut ikhtilafil awamil, maka terkeluarlah baris berubah dengan sebab selain amil. Begitu. Habis. Ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, selesai.
Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis dah ta'rif i'rab, lepas tu nak bahagian pula wa aqsamuhu wa aqsamul i'rabi, dan bermula bahagiannya bahagian-bahagian i'rab. Aqsamu mubtada, hu mudhafun ilaih, arba'atun khabar. Jadi aqsamu waw tu istinaf dia panggil, permulaan ayat, bukan ataf. Dia permulaan ayat sahaja. Tu ada orang boleh sengatkan whiteboard sebelah perempuan sikit tak, belah perempuan tak nampak. Sila. Aku dah tulis dah, nampak pula sengat. Mana tadi? Wa aqsamuhu arba'atun, dan bermula bahagian-bahagiannya, bahagian-bahagian i'rab itu 4. Yang 4 tu lah. Lafzan 4, takdir 4 lah secara kesimpulannya. Apa dia 4 tu? Badal, raf'un. Badal tu badal ba'dhu minal kull, rafa' pertama. Wa nasbun, dan nasa' 2. Wa khafdun, dan khafa' 3. Wa jazmun, dan jazam. Kita tulis tadi. Lafzan tu ada rafa', nasa', khafa', jazam. Takdiran pun ada rafa', khafa', jazam, nasa'. 4 belakang. Selesai dah. Lepas tu macam lu falil asma'i min dhalika, maka bagi ising-ising itu, asma' ni jamak taksir bagi ising, jamak taksir bagi isim. Ismun, ismani, asma'. Asma'un, asma' ni dia bukan mamnu' minas saraf kecuali nama orang perempuan. Dia ada special sikit lah. Kalau ikutkan al-imam dudah tu, mamnu' minas saraf lah. Tapi kalau falil asma'i masuk alif lam, memang tak ada khilaf dah, mamnu' minas saraf pun akan bagi bawah. Sebab masuk alif lam tu, tengok dalam Alfiyah Ibn Malik. Falil asma'i min dhalikal madhkur minal arba'ah tu lah, atau min dhalikal arba'ah. Dan bagi ising-ising daripada demikian itu, demikian 4 tu, rafa', nasa', khafa', jazam, isim ni hanya ar-raf'u. Ar-raf'u mubtada' muakhar. Lil asma'i ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Lil asma'i jar majrur. Min dhalika pun jar majrur. Rafa' 1 lagi, wan nasbu nasa', wal khafdu khafa', wala jazma fiha, ay wala jazma sabitun fiha, ay fil asma'. Tidak ada sama sekali jenis jazam padanya pada isim. Jazma tu dia panggil isim la linafil jinsi. Fiha ta'alluq suatu mahzuf, khabar la linafil jinsi dia panggil. Fiha tu jar majrur lah. Jadi kalau tengok situ tadi, jadi bahagian jazam kita buat contoh fi'il saja, kerana isim tidak ada jazam. Isim tak ada sukun. Semua berbaris belakang. Tu. Kemudian walil af'ali ataf pada lil asma'. Walil af'ali ataupun waw istinaf, ayat baru. Walil af'ali min dhalikal arba'ati, dan bagi fi'il jamak taksir lah. Fi'lun, fi'lani, af'alun. Bagi fi'il itu daripada demikian itu, demikian 4 ialah mubtada' muakhar, ar-raf'u rafa', ataf, wan nasbu nasa', ataf lagi, wal jazmu jaza', wala khafda fiha. Tidak ada khafa sama sekali, sabitun yang sabit, fiha ay fil af'al, pada fi'il. Sama juga khafda tu isim la linafi jinsi, khabar la-nya mahzuf, takdirnya sabitun ataupun kainun ataupun mustaqirrun dan sebagainya. Jadi ising fi'il tidak ada khafa, tak ada khafa. Sebab tu kalau fi'il itu bila diidhafahkan dengan dhamir muttasil, ya contohnya, ya dhamir muttasil ya, dia akan tambah nun. Dia akan tambah nun. Contoh darabani, telah memukul oleh seorang akan aku. Ya tu aku, tapi dia tak akan sebut ya melainkan sekali dengan nun. Dia panggil nun tu nun lil wiqayah, untuk jaga PA tu daripada baris bawah.
maka dia akan jadi darabani. Dia tak akan jadi darabi. Jadi kalau tak ada nun tu, dia akan baca darabi. Darabi ba baris bawah, fi'il baris bawah. Sebab tu ditambah nun, dia panggil nun lil wiqayah, untuk jaga fi'il daripada baris bawah. Tu tugas dia. Habis, selesai. Lepas tu tulis lagi. Selesai satu bab, tulis lagi. Kalau nak tahu hak milik surau Tariq, tak tahu lah tu bila Pak Putih 40 tahun lepas tu. Apa tak tahu tadi. Baik. Sekarang ni dia bahas aqsamul i'rab. Aqsam al-i'rab. Apa dia? Iaitu bahagian-bahagian i'rab. Dia kata apa tadi? 4. Maka bagi 4 dia siap. Raf'un, satu. Raf'un, nasbun, 2. 3. Khafdun. Khafdun ataupun jarrun. Jar. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Jazmun. Nombor 4 jazmun. Lepas tu raf'un ni pula, apakah? Rafa' lah. Raf'un nasbun. Rafa' ni jangan terjemah baris depan, jangan. Sebab rafa' ni dia ada macam-macam alamat pula, antaranya baris depan. Tu betul. Jadi raf'un ni dia ada dua cara i'rab. Pertamanya dengan harakat. Harakat ni baris. Harakat ni adalah baris. Baris dia apa dia? Dhammah lah. Baris dia adalah dhammah. Contoh dia ialah qama Zaidun tadi, lebih kurang qama Zaidun. Rafa' dengan harakat. Harakat dia ialah dhammah. Ada rafa' dengan huruf haraf. Contohnya apa dia? Contohnya qama telah berdiri oleh Zaidani, oleh dua orang bernama Zaid. Jadi Zaidani akan i'rab dia fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna. Kerana dia tu musanna. Ataupun Zaiduna. Zaiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Jadi harah alif ataupun waw. Akan datang dia tersebut satu-satu lah, tekor-tekor. Nasab ni pula boleh i'rab dengan 3. Pertama harakat. Harakat dia apa dia? Fathah. Harakat dia ialah fathah. Contoh tadi lah, ra'aitu Zaidan. Zaidan tu. Zaidan tu i'rab dengan fathah. Maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ataupun dengan haraf. Dengan haraf. Contoh dia ra'aitu az-zaidaini ataupun az-zaidina. Maf'ulun bihi
mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna li'annahu jam'ul mudzakkaris salim dan sebagainya. Dan yang ketiga yang terakhir bagi nasab ni boleh i'rab dengan hazfun nun, hazaf nun. Ni bagi fi'il secara khusus. Contohnya la taf'alu. La taf'alu. Asalnya taf'aluna. Masuk haraf nasab jadi taf'alu. Hazaf nun. Tu ni. Habis. Tu untuk nasab. Selesai tak? Untuk khafat ataupun jar pula ada dua saja macam rafa, iaitu harakat dan harah. Kalau harakat senanglah macam tadi je, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Selesai bagi bawah. Harah tu macam mana? Harah tu contoh marartu bi abika dengan isim dengan asmaul khamsah. Telah lalu ia oleh aku pada bapa engkau. Jadi abika ismu ba'da harfi jarrin majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsati. Ni untuk jar. Habis. Selesai. Untuk jazam pula ada dua. Satu dia panggil sukun, satu dia panggil sukun, satu dia panggil hazah juga. Tapi hazah sini hazah haraf ilat. Hazah haraf ilat. Ilat ni alif waw ya lah. Kalau dalam tajwid mak tu lah. Sukun je mana sukun? Macam tadilah lam la taghdab. Contoh. La taghdab tadi sukun lah. La taghdab. La taghdab sukun. Kalau hazah haraf ilat lam yakhsha. Contoh. Lam yakhsha. Lam tak cukup dah ni. Lam yakhsha. Ni haraf jazam masuk kepada fi'il, maka dia hazah alif. Hazah haraf ilat alif. Ni kesimpulan aqsamul i'rab dalam mutammimah al-ajurriyah. Besar. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mana dia? Aqsamul i'rab selesai. Habis dah. Mu'rab selesai dah. Masuk pula bina. Bina ni lawan pada mu'rab. Maka bina ni apa dia? Wal bina'u, dan bermula bina itu waw istinah. Bina'u al-bina'u mubtada. Bermula bina itu khabar. Luzumu akhiril kalimati. Luzumu tetapnya, lazimnya akhir kalimah. Akhiri mudhafun ilaih, al-kalimati mudhafun ilaih. Lazim dan tetapnya akhir kalimah. Lazim tetap akhir kalimah tu harakatan, nisbah harakat. Kita boleh kata dia tamyiz lah. Lazim tu tetap tu nisbah harakat, ataf au sukunan, ataupun nisbah sukun. Mana senantiasa dia itu berbaris begitu, dan sentiasa dia tu mati. Nahwu khabar mubtada mahzuf, taqdir wa dzalika sukunu nahwu min. Bermula demikian sukun itu contohnya min. Min tu sepanjang masa min lah. Min ilahin, min wahidin. Kalau ada harakat pada kalau ada harakat pada nun pun harakat dengan sebab lil khifah, untuk meringankan baris saja, bukan sebab dia tu ada baris dekat nun dak. Macam a'udzu billahi minasyaitonir rajim, mina asal pada min. Jadi baris tersebut bukan baris i'rab, tidak. Dia mabniyun ala sukun.
Wa kam atah pada min, dan juga lafaz kam. Kam pun sama juga. Selama-lamanya dia baris mati. Selama-lamanya dia baris mati. Habis, selesai. Tulis lagi. Tulis lagi. Berkaitan dengan luzum akhir kalimah. Luzum akhir kalimah ni dalam mutamimah dia sebut dua sahaja. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sepatutnya. Bukan dua sahaja, tapi 6. Kalau ada soalan boleh tanya kat PCE Al-Muhad. Push. Ni apa dia? Minyak apa? Ingat minyak atar tu. Tak ingin basuh lagi. Gitu. Macam luzumu. Sudah. Aduh. Kena ada tisu kering sekali. Boleh. Luzumu akhiril kalimati. Dia kata apa tadi? Al-bina'u luzumu akhiril kalimah. Luzum ni makna tetap lah. Makna senantiasa dia tu begitu. Kalimah dia, baris dia memang begitu. Pertamanya dia kata tadi, tanpa tengok matan dulu, dia ada pembahagian dia. Luzumu akhiril kalimah ni ada pembahagian dia. Pertama, lafzan secara lafaz. Lafzan secara lafaz. Makna tetapnya baris tersebut jelas zahir pada lafaz. Contohnya lafaz haitsu. Haitsu ni zarah zaman. Sekira-kira kalau orang terjemah. Haitsu ni kalau baca kita atas lagi kau turun nada, dia khilaf lah baris haitsu ke haifi ke haita. Tapi tak payahlah bahas baris lagi ya. Tu khilaf saja dia suruh baris. Haitsu dia senantiasa mabniyun ala dhammi. Senantiasa dia tu baris dhammah. Tapi baris dhammah dia jelas tak? Jelas, lafzan. Yang kedua, dia panggil taqdira. Taqdira. Secara takdir. Taqdira. Macam mana contoh taqdira? Contoh ya sibawaihi. Sibawaihi ni dia panggil apa? Isim alam mufrad. Dia isim alam tak? Isim alam lah sebab nama orang. Mufrad seorang. Nanti mengaji bab munada, dan sepatutnya mengaji dah dalam jurumi ya. Munada ni kalau dia lepas dia itu isim alam, maka dia mabni ala dhammi. Mabniyun ala dhammi. Contoh ya Zaidu. Dia ya Zaidu. Bukan ya Zaidan kan? Ya Zaidu. Sekarang ni si bawaihi baris bawah. Maka ni dia panggil mabniyun ala dhammi al-muqaddari. Dia dimabnikan atas dhammah yang ditakdirkan. Sebab asalnya patutnya begini si bawaihu, tapi sebabkan si bawah ni nama dia mabni alal kasri, dia senantiasa marilah macam mana pun fa'il jadi fa'il ke, jadi maf'ulun bihi ke, jadi majrur ke, senantiasa si bawaihi. Dan dia selepas daripada ya, i'rab dia munada. Munada ni mabniyun ala dhammi sepatutnya. Tapi sekarang ni bagi bawah kan. Dia panggil mabniyun ala dhammi al-muqaddar. Mabniyun ala ad-dhammi al-muqaddar. Yang ditakdir saja. Sebab dia bagi bawah. Jadi
Masih tetap mabni ala dhamm tapi al-muqaddar. Sebab tidak jelas. Tidak zahir bagi dhammah tapi bagi kasrah. Tak macam ya Zaidun. Selesai. Kemudian baru masuk hak matan tu pembahagian seterusnya yang ketiga harakatan. Luzumul akhiril kalimah, tetapnya dia itu di belakang kalimah gitu secara harakat. Contohnya hak nombor pertama itulah haitsu. Haitsu ni berharakat tak? Berharakat. Harakat apa dia? Dhammah. Senantiasa mana-mana keadaan dia akan dhammah. Ni nisbah dia itu zahir pada akhir kalimah. Dari sudut yang berbeza contoh yang sama. Seterusnya ialah harfan mabni 'ala al-harfi. Contoh dia ya Zaidani, wahai dua orang Zaid, ataupun wahai banyak Zaid, Zaiduna. Kita kata dah kalau isim alam dia mabni 'ala dhammi. Dia mabni 'ala dhammi. Tapi sini sekarang dia musanna, dia jamak. Dia panggil mabniyun 'ala al-alifi. Hak ni mabniyun 'ala al-wawi. Kalau yang Zaidani mabniyun 'ala al-alif. Kalau hak jamak mabniyun 'ala al-waw. Waw dengan alif ni harah ke harakat? Harah. Mabni atas harah. Selama-lamanya bila masuk ya ni kepada Zaidani akan Zaidani, tak akan jadi Zaidaini, tak ada. Dia mabni 'ala al-alif. Seterusnya ialah sukun. Ni dalam matan jurumiyah al-mutamimah. Contoh min tadi, min kam. Samalah sampai bila-bila. Satu lagi ialah hazah hadful harfi, hazah haraf li ghairil amil. Dia hazah haraf tapi tanpa amil. Contoh fi'il amar, ikhsha, takutlah oleh engkau. Ada tak yang menjazam yang menyebabkan dia hazah huruf? Tak ada. Sebab tidak ada haraf pun, bukan ada lam ke apa, tak ada. Dia sekadar fi'il amar. Tapi dia hazah tak? Hazah haraf tak? Hazah haraf. Hazah haraf tapi bukan dengan sebab amil. Memang dia fi'il amar begitu. Memang sejak azali memang begitu tak? Maka dia panggil tetap bila-bila masa dalam keadaan mana pun dia akan tetap ikhsya sampai bila-bila. Sebab dia jadi fi'il amar. Dia tak akan jadi ikhsya ni ada alif tak ada. Selama-lamanya. Tu dia panggil hadzah haraf li ghairil amil. Bukan dengan sebab masuk amil. Besar. Habis. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa anwa'uhu wa anwa'ul bina'i, dan bermula kategori-kategori bina pula. Bermula kategori-kategori bina. Anwa'u mubtada, hu mudhafun ilaih. Khabar arba'atun, ada 4. Kategori bina ni pula ada 4. Tadi mu'rab pun 4, ni pun 4 juga. Samalah dari sudut sama-sama 4 tapi beza. Beza mana? Pertamanya khabar badal, dhammun, dhammah. Contoh haitsu. Haitsu mabniyun 'ala dhammi. Selama-lamanya zarah makan dia mabniyun 'ala dhammi. Wa fathun atah pada dhammun, dan fathah mabniyun 'ala al-fathi. Contoh apa dia? Aina. Aina senantiasa aina, tak ada aini, ainu, tak ada. Aina duduk mana-mana pun. Aina ma aina. Selama-lamanya aina. Tidak ada aini, tidak ada ainu. Setia dengan yang satu. Lepas tu wa kasrun atah dhammah. Kasrah. Contoh amsi. Selama-lamanya amsi. Tak ada amsun, tak ada amsan, tak ada. Amsi dengan makna semalam lah. Kalau masuk ke turun nada sikit, dia adalah bagi beza tu. Tapi tu tak payah lagi.
Wa sukunun, dan sukun, mabniyun ala sukun. Contoh tadi lah, min dengan kam atau man ke, man, min, kam, itu mabniyun ala sukun. Pak je lah, selesai. Ba, bina, habis, morak dah bina. Mana lepas ni balik rumah tengok kitab turas, cari mu'ra' mabni. Ni mu'ra' ke mabni? Ni mubna' ke mabni? Kalau mabni, mabni ke apa? Fathah ke? Sukun ke? Dhammah ke apa? Cari lah. Baru esok lain kali pula masuk kelas yang ketiga dalam keadaan penuh dah. Tahu dah daripada mukadimah hari tu sampai sekarang mengaji apa? Baru masuk bab lain. Baru masuk. Sampailah akhir khatam kitab Mutabimah, selesai boleh baca kitab dah. Tu. Ni balik duk saja, duk tengok. Malah berasa tahu. Tambah kalau berasa tahu, oh tu penyakit cukup bahaya. Berasa tahu tu penyakit yang cukup bahaya. Allah harah isim fi'il. Senang, memang senang. Hari buat tengok mula gagah. Ni sebab apa mabni pula? Mula. Tu. Balik ni tahu mu'ra' mabni. Tambah hak dulu tu lah. Dia macam apa Quran, apa muka surat kedua tak akan boleh, melainkan muka surat pertama lancar dah. Mana boleh muka surat pertama duk macam haram jadah lagi, mau tiba-tiba menghafal muka surat kedua, tak jadi. Habis, kemudian dia baru nak hurai isim fi'il harah secara detail yang tak ada dalam jurumiyah. Walismu, dan bermula isim itu. Walismu, dan bermula ising itu khabar. Darbani. Darbani dua jenis. Dua jenis ada dua peseng pula. Pertamanya mu'rabun, tu badal. Badal bagi darban dia panggil badal ba'dun minal kul. Itu i'rab dia. Wahwa, dan bermula dia mu'rab itu khabar. Al-aslu ialah asal, yakni al-aslu fil ismi mu'rabun. Asal pada ising tu mu'rab. Tu kaedah dia. Tu kaedah tulis tu. Asal bagi ising tu mu'rab. Makna kalau ada ising yang mabni, maka dia tu dia panggil furu', bukannya asal. Setiap malam Rabu kat kelas ni, tiap malam Rabu lah tengok poster tu. Boleh ngaku memang aku jawab dah komen tu. Tu wa huwal aslu. Ini aslul apa tadi? Al aslu fil ismi mu'rab. Asal pada isim tu mu'rab. Tu kaedah dia. Selesai, habis. Apa itu mu'rab? Ulang balik tadi. Wa huwa, dan bermula dia mu'rab ialah ma barang. Tengok. Mu'rab apa dia? Isim maf'ul. A'raba yu'ribu i'raban wa huwa mu'ribun wa dhaka mu'rabun. Tu isim maf'ul. Jadi tadi i'rab tu masdar. Tengok masdar dia takrif macam mana? Taghyiru, ay taghayyuru awakhiril kalimi ila akhirih, sampai habis. Tapi bila mu'rab dia ditambah apa? Ma. Ma tu kena pada kalimah. Kalimah adalah sebab nak bincang mu'rab, isim yang mu'rab dia panggil. Tadi i'rab saja tanpa qaid isim fi'il harah. Tu ibarat ulama tu. Jaga. Ma khabar, barang. Ma tu ma mausuliyah dengan makna allazi. Ma taghayyara akhiruhu. Hu tu balik pada ma. Kita kata dah, bila dia tu isim mausul, kena cari silah, kena cari aid. Silah tu ialah jumlah. Apa yang menyambungkan isim mausul dengan dia, iaitu jumlah. Jumlah dia kat mana sini? Taghayyara fi'il madhi. Taghayyara tu silah, aid dia mana? Kembali kepada ma tu kat mana? Dhamir pada hu. Akhiru fa'il bagi taghayyara. Hu tu mudhafun ilaih. Taghayyara barang, yakni kalimah yang berubahlah oleh akhirnya, akhir ma tu kena pada kalimah bisababi taghayyara. Sebab tu taghayyara ya taghayyaru taghayyuran. Sebab tu kita kata tadi taghyir bermakna taghayyur. Sini dia tak kata dah ghayyara, tak ada, taghayyara. Sebab kalimah itu sendiri yang kita nak bincang kenapa berubah, bukan siapa yang berubah kan. Bisababil awamili. Taghayyara ta'alluq ba. Berubah tu dengan sebab awamil. Sababi jar majrur, al-awamili mudhafun ilaih, ad-dakhilati sifat bagi awamil.
Awamil kan jamak taksir. Amilun, amilani, awamilu. Sebab apa sifat dia mufrad muannas? Kerana atas kaedah kullu jam'in muannatsun. Setiap jamak itu muannas. Jamak dengan makna jamak taksir. Okey, selesai. Ad-dakhilah yang masuk alaihi ala zalikal mu'rab. Atas demikian perkataan isim yang di mu'rab tadi. Habis, selesai. Imma lafzan. Lebih kurang tadi. Imma lafzan. Imma ayyakuna dhalika at-taghyiru taghayyuran malfuzan. Oh, panjang. Tu lafzan tu kalau i'rab sifat maf'ul mutlaq mahzuf. Gitu. Dia mengaji kitab, dia baca kitab ni kena pandai aid dhamir takdir. Kalau tak pandai itu, maka kita ni tak lebih kurang sama dengan keldai. Tu kata ulama lah, bukan kita kata. Kalau tak reti takdir, tak reti hazah aid dhamir mana lagi, samalah kita dengan keldai tu. Keldai tu bodoh. Tu batu orang pondok bila baca kitab tu suti-suti balik mana, itu mana. Kalau kita akademik ni senang, syarah kurang selesai habis. Alim. Nganggaran alim padahal bodoh. Baca kitab tak reti apa. Allah mendapa dia terang tadi. Apa? Sebab kita tak reti baca, tak faham. Kalau baca reti pun belum tentu faham lagi. Apatah lagi tak reti baca, lagi tak faham. Baca reti dah pun belum faham lagi, belum tentu faham. Berhajat kepada guru untuk mengaji kitab tu. Apatah lagi hak tak reti baca, lagi bodoh lah panggil. Habis. Kemudian kata musannif, imma lafzan imma ayyakuna dhalika taghayyuru taghayyuran malfuzan. Jikalau adalah demikian mu'rab itu berubah ia sebagai berubah dari lafaz. Di lafzan tu apa dia tadi? Zahir di belakang akhir dia itu perkataan tersebut mu'rab. Lafzun zaidun, zaidan, zaidin. Tu lafzan lah. Contoh dia bagi dah kazaidin. Kita kata dah kaf tu harah ja. Bila harah ja dia perlu kepada kita terang lah beza antara harah jar asli, harah ja zaidah, harah ja syibih zaidah. Tak apalah, dengar dulu. Kaf tu harah jar asli. Bila harah jar asli berhajat kepada sesuatu yang menjadi muta'allaq, maka sekarang ni muta'allaq dia mana? Mahzuf. Mahzuf, khabar dia mahzuf, mubtada dia mahzuf, kena takdir. Wa dzalikal lafzu thabitun ka zaidin wa amrin. Gitu. Bermula demikian secara lafaz itu, ataupun kalau nak panjang sikit, wa dzalikat taghayyuru lafzan sabitun ka zaidin. Dan bermula demikian berubah secara lafaz itu adalah ia seperti zaidin. Zaidin, zaidun, zaidan. Zaidin i'rab apa? Jar majrur lah. Kaf tu harah jar asli. Zaidin tu ismun ba'da harfi jarrin. Ataupun kita kata ismun majrur boleh juga. Wa amrin atah pada zaidin. Dan amar. Amrin, amrun, amron. Jelas juga. Habis, selesai. Wa imma taqdiran. Dan adapun dan sama ada lafaz ataupun secara takdir. Muqaddarah tu lah, ditakdirkan tu. Nahwu, sama juga. Nahwu ni khabar bagi mubtada mahzuf. Wa dzalika taghayyuru taqdiran nahwu. Bermula demikian taghayyur taqdiran. Taghayyur berubah secara takdir itu contohnya Musa. Jadikan dia jadi fa'il. Jaa Zaid, jaa Musa. Musa juga. Jadikan maf'ulun bih, jaa ra'aitu Musa, sama juga. Jadikan dia jar majrur, marartu bi Musa, sama juga. Jadi alif belakang itulah yang sepatutnya berubah harakat, tapi sebab dia itu memang begitu sejak azali, alif maksurah tidak terima baris, maka sampai bila-bila lah tak terima baris, maka dia panggil i'rab dia muqaddarah. Kita takdir. Tadi terlupa satu lagi. Takdiran kan dia kata ma la yadhharu fi akhiril kalimati
Kemudian ada lagi tu fayunwa, maka diniatkan dia, diniatkan apa yang takdir. Diniatkan, oh hak ni dhammah. Tu tambah sikit lagi situlah. Contoh kita kata jaa Musa. Jadi Musa i'rab macam mana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Muqaddarah. Sebab alih tu bukannya ada dhammah, tak ada. Dia muqaddarah saja. Dia muqaddarah. Dia beza dengan mabni. Mabni lain. Mabni kita kata dah tadi, mabni itu ada apa? 4. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Dia mabniun ala sukun. Contoh mabni ala sukun apa dia? Amsi. Selama-lamanya amsi. Marilah depan, belakang, kiri, kanan, atas, belakang, semua amsi belaka. Tu kalau mabni. Mabni ni mana luzumu awakhiril kalim. Beza dengan Musa ni. Musa ni dia ni mu'rab, isim mu'rab, bukan mabni. Tapi sekarang ni dia ni lafaz i'rab dia secara takdir saja, bukan lafzan. Kerana tidak jelas pada akhir kalimah dia itu nak letak baris apa. Okey. Wal fata, fata ni maksud pemuda. Sama juga. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Semua sama berlaku. Ni. Wa mabniyun, ataf kepada mu'rab. Tu atas itu tu. Dia katakan tadi walismu darbani. Isim ni ada dua peseng, mu'rab dan mabni. Mabni itu atas itu. Mabniyun tu dia panggil i'rab dia ma'tuf. Dan mabni ada juga isim yang mabni, wahwa, dan bermula dia mabni. Kalau isim itu mabni, al-far'u, itu furu'. Bukan asal lah. Asal bagi isim itu mu'rab, dah ada yang mabni, hak tu furu'. Tu cabang dia. Macam dhammah lah, macam marfu'. Marfu' ni asal marfu', alamat asal dhammah. Tiba-tiba ada alif, ada waw. Hak tu alamat furu'. Asal bagi mansub, alamat dia fathah. Tiba-tiba ada ya. Itu alamat furu'. Asal jazam dengan sukun, tu alamat asal. Tiba-tiba jazam dengan hazah harah illah. Hak tu furu'. Gitu lah. Kemudian kata musannif rahimahullah, apa itu mabni? Dia mula balik, dia macam dulu saja. Wahwa, dan bermula dia mabni ialah khabar ma, barang la yataghayyaru, yang tidak berubahlah oleh fa'il, akhiruhu akhiru ma, oleh akhirnya akhir barang. Barang tu kena pada kepala 5. Tidak berubah tu bisababil awamili, dengan sebab amil-amil sifat ad-dakhilati, yang masuk ia amil itu alaihi, atahnya, atah akhiri ma, atah akhir kalimah tu. Masuklah amil apa-apa pun dia tak berubah, duduk situ. Duduk situ sampai bila-bila. Contoh kal mudmarati, ay wa dzalika ma la yataghayyaru akhiruhu ila akhirih sabitun kal mudmarati, seperti isim mudmar. Mudmar ni dhamir lah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini buat jampi serapah tu. Tu isim mudmar, ada 14. Saya kita tulis whiteboard lah yang mabni ni. Wa asma'i syarti, wa asma'i syarti, dan isim-isim syarat. Isim syarat contoh apa dia? Contoh isim syarat dia man. Man jadda wajada. Tu contoh tu. Man, barang siapa yang bersungguh-sungguh ia, wajada, niscaya dapatlah ia. Dapat apa? Dapatlah apa yang nak dimasukkan, apa yang nak didapati. Contoh. Jadi bila kata ada syarat, bila ada dia tu isim syarat, mana ada jawab lah. Kemudian kata musannif rahimahullah, ada lagi isim mabni, wa asma'il istifhami, dan isim-isim istifham. Asma'i ataf, al-istifhami mudhafu ilaih. Isim-isim istifham, contoh aina, mata, kama pula dah,
kam, maza, apalah yang menuntut faham, istifham. Okey. Wa asma'il isyarati, dan isim-isim isyarat. Isim isyarat contoh dia apa dia? Zalika, haula'i, dan sebagainya. Selama-lamanya zalika, zalikalah. Tak ada zaliki, tak ada zaliku, tak ada. Wa asma'il af'ali, dan isim-isim fi'il. Isim fi'il. Isim fi'il ni maksudnya ialah dia tu bukan fi'il, dia isim tapi maknanya fi'il. Gitu. Dia isim tapi maknanya fi'il. Saya kita tunjuk depan lah. Wa asma'il mausulati, dan isim-isim mausul. Isim mausul contoh allazi, allati, allazina. Sampai ke mampulah dia allazina. Tak ada allazini, tak ada allazinu, tak ada. Selesai isim mabni, tulis depan. Kesimpulan mari isim mabni. Sudah Buatlah nak. Buatlah. Dah tak ada. Buatlah. Allah kan kena buka wakaf lagi. Teruk sangat baik buat. Dah 2 majlis dah aku kata teruk tak ada perubahan. Apa tadi hilang dah. Mabni. Okey, mabni. Ada berapa mabni? Ada beberapa lah. Pertama dia tadi dia kata mudmarat. Mudmarat ni ataupun dia panggil isim mudmar, ataupun dia panggil isim dhamir. Contohnya 14 tu lah. Wa, huma, hum, iya, huma, sampai habis. Yang seterusnya dia adalah asma'us syarti. Ini yang kedua. Asma'us syarti, isim syarat. Asma'us syarti contoh man, ma, mahma. Ini isim syarat. Selama-lamanya man, tidak berubah. Yang ketiganya ialah asma'ul istifham. Asma' al-istifham. Istifham ni tuntut tanya. Tuntut tanya lah. Maza, ataupun man juga, ataupun kam, aina dan sebagainya. Selama-lamanya kam, aina, tidak ada aini, tidak ada aina. Kalau belajar lebih lagi, istifham tu ada banyak lah. Istifham ingkari, istifham hakiki. Istifham yang nak tanya sungguh ni dia panggil istifham hakiki. Betul-betul nak tanya. Mas muka, apa nama kau? Betul-betul nak tanya lah, bukan nak test. Apa ayat tu? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala tanya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Adakah tanya tu Allah Ta'ala ada? Tak ada. Allah Ta'ala tanya tu untuk ingkar. Istifham ingkar. Untuk ingkar kata tak sama orang berilmu dengan orang jahil. Bukan nak tanya makhluk, sama ke tak orang alim dengan orang jahil? Bukan nak tanya sungguh. Dia nak ingkar tak sama. Terusnya tadi asma'ul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Contohnya zat.
Yang dia haza ni yang i'rabnya za saja. Ha ni dia panggil haraf tanbih. Harfut tanbih dia panggil. Ini dia panggil harfut tanbih. Harfut tanbih. Haza ni kalau ha yang i'rabnya za aja. Ini isi isyarat, ha tu bukan isi isyarat. Ha tu dia panggil harfut tanbih. Kalau bahasa Melayu, ha gitu. Ha tu dah. Ha ni tu dah. Tu isi isyarat. Kemudian yang terakhir ialah asmaul af'al. Isim fi'il. Asmaul af'al, isim fi'il. Biasanya isim fi'il amar, contoh sah. Bukan sah kan nikah tu. Sah ni dengan makna uskut, diamlah oleh kau. Sah. Amin. Lepas Fatihah. Ni isim fi'il amar. Yang ni dengan makna istajib du'a'ana. Istajib du'a'ana. Perkenankanlah doa kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu, asmaul mausulat. Isim mausul. Contohnya allati, alladzina dan sebagainya. Habis. Kalau ilmu pun ada skema juga teruk tu. Tak cukup dengan pih aku, pih dia pun skema juga. Macam selesai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila dia kata mabni tu dah habis dah isim mabni nak apa, dia pun secara buat kesimpulan pula. Tadi kan dia buat tadi anwa'ul bina itu ada 4, iaitu dhammun, mabni ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri, mabniun ala sukun. Selesai lah tu. Lepas tu dia pun nak hurailah setiap satu tu bina-bina dia. Kemudian dia kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, faminhu, maka sebahagian daripadanya, sebahagian daripada mabni ialah mubtada' mu'akhkhar, ma barang. Minhu ta'alluq suatu mahdzuf khabar muqaddam. Ma tu mubtada' mu'akhkhar dia panggil. Ma yubna, barang yang dimabnikan akan dia akan barang. Dhamir mustaqil yubna, naik fa'il kembali kepada ma. Ma yubna ala sukuni. Barang yakni kalimah yang dimabnikan atas sukun. Nahwu contoh, ai wadzalika ma yubna ala sukuni nahwu kam. Contohnya kam. Kam tu mabni ala sukun lah. Ismul istifhami mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Contohnya. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya yang mabni ialah ma yubna 'ala al-fathi, barang yang dimabnikan akan dia akan barang atas fathah, selama-lamanya fathah. Ka aina, contohnya aina. Tak ada ainu, tak ada aini, selama-lamanya aina pah kesudah. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya yang mabni ialah mubtada' muakhar, ma barang yubna yang dimabnikan akan dia akan ma 'alal kasri, atas kasrah. Ka amsi, seperti lafaz amsi, semalam, kemarin. Amsi pah kesudah. Wa minhu, dan sebahagian daripadanya, daripada mabni itu mubtada' muakhar, ma barang yubna yang dimabnikan akan dia akan barang dimabnikan ala dhammi, atas dhammah. Ka haitsu, seperti haitsu. Ai wa dzalika ma yubna ala dhammi sabitun ka haitsu. Gitu. Habis, selesai. Wal aslu, okey. Asal bagi mabni ni apa? Asal bagi mabni itu apa? Maka dia pun sebut wal aslu fil mabni ayyubna. Al aslu fil mabni, bermula asal. Aslu tu mubtada'. Fil mabni jar majrur, ayyubna, bahawa dimabnikan akan dia, akan kalimah tu ala sukuni, atas sukun. Akan dia akan ma, akan barang ataupun akan lafaz ala sukuni, atas sukun.
Ayyubna tu antu an masdariyah. Bila an masdariyah, takwil masdar jadi khabar kepada aslu. Tu khabar dia. Bila ada mubtada, kena cari khabar. Mubtada mesti ada khabar kecuali kes-kes terpencil saja yang tak ada khabar. Kes-kes terpencil. Kebanyakannya ada khabar berlaku. Ada khabar berlaku. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi asal bagi mabni sukun. Jadi asal sekarang ni dalam kelas hari ni ada tiga kaedah. Pertama, al-aslu fil fi'li, al-aslu apa? Al-aslu sabut dah. Al-aslu fil ismi al-mu'rab. Asal bagi isim itu mu'rab. Asal bagi isim itu mu'rab. Maknanya kalau dia tu tidak mu'rab, makna mabni, maka dia furu' lah. Kemudian yang keduanya, al-aslu fil mabni as-sukun. Asal bagi mabni itu adalah sukun. Asal bagi mabni itu adalah sukun. Yang ketiga, asal bagi satu lafaz tu mu'rab. Al-aslu fil lafzi mu'rab. Asal pada satu lafaz tu mu'rab, maka sebab tu didahulukan mu'rab berbanding mabni, perbahasan. Kemudian isim pula asalnya adalah mu'rab. Kalau mabni makna dia furu'. Kemudian lepas pada tu mabni pula asal dia apa? Mabni pula asal dia sukun. Al-aslu fil mabni as-sukun. Asal pada mabni ni sukun. Maknanya kalau mabni dengan dhammah, mabni dengan fathah, mabni dengan kasrah, hak tu furu'. Gitu. Buatlah sendiri jadual lah. Habis selesai. Wal fi'lu darbani. Bermula fi'il itu dua pesen. Dua pesen pula. Oh, lupa. Kenapa dia asal mabni itu sukun? Kerana lil khifah, kerana ringan. Kerana ringan. Kerana ringan. Ringan tu sebab apa? Sebab adamul harakah. Tak ada harakat. Tak ada harakat tu ringan, senang nak sebut. Dia lil khifah ni kadang-kadang bagi bawah, kadang-kadang dengan sukun. Kalau untuk mabni sukun. Mabniyun ala sukun. Man. Selesai. Jadi kalau orang mengaji tajwid ni, sukun ni maksudnya lidah tersebut tidak bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan, tak, dalam keadaan relax. Sukun tu bila disebut perkataan tu man, jadi lidah itu ada di bawah, tidak di atas, tidak didongakkan ke atas dan sebagainya. Dia dalam keadaan relax. Tu adamul harakah, tidak bergerak. Sukun tu tidak bergerak. Tu asal makna. Habis wal fi'lu darbani. Bermula fi'il itu darbani, dua pesen. Fi'il itu pula dua pesen. Dua jenis. Darbani khabar, al fi'lu mubtada. Apa dia darban tu? Badal mabniyun. Mabni hak pertama. Wahwa, dan bermula dia mabni tu huwal aslu. Al aslu khabar, ialah asal. Empat dah. Al aslu fil fi'li mabniyun. Itu asal pada fi'il tu mabni. Makna kalau ada fi'il yang mu'rab, makna dia tu furu', bukannya asal. Wa mu'rabun ataf pada mabni, dan juga fi'il itu ada yang mu'rab. Wahwa, dan bermula dia mu'rab itu khabar al-far'u, ialah furu' lah, selesai. Wal mabniyu naw'ani, dan bermula mabni itu pula tu mubtada, khabar naw'ani, ada dua kategori pula, ada dua pesen pula mabni ni. Ahaduhuma, bermula salah satu daripada keduanya, naw'ani tu khabar al-madhi. Fi'il yang mabni ada dua. Pertama fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Wa bina'uhu wa bina'ul madhi, dan bermula mabninya madhi itu, bermula mabninya madhi itu mana tadi? Alal fathi, ay sabitun alal fathi. Bina'u mubtada, hu mudhafun ilaih, ala tu ta'alluq suatu mahzuf khabar, alal fathi jar majrur. Bermula binanya bina fi'il madhi itu sabit ia atas fathah. Contoh daraba, telah muku ia seorang, daraba fathah. Kataba, akala, dan sebagainya.
Dibaris dengan fathah ni, illa, melainkan. Melainkan ni, melainkan, melainkan idza tasala bihi, apabila bersambung dengan dia, dengan fi'il madhi, fa'il wawul jama'ati, oleh wawul jama'ah, waw jamak. Okey, maka bila bersambung dengan waw jamak, fayudhammu, maka didhammahkan akan dia, akan fi'il madhi, didhammah. Contoh nahwu darabu. Tengok pada huruf ba, asalkan daraba, jadi huruf ba tu terakhir. Jadi kita kata nahwu ni kena ambil baris akhir. Jadi sekarang ni baris akhir bagi daraba, darabu ni ialah ba itulah juga, walaupun akhir kalimah dia huruf alif atau waw tu, tapi hak tu masuk ising, waw tu waw fa'il tu, jadi ba tu yang terakhir, dia jadi apa? Darabu. Itu jadi daraba, itu jadi darabau, tak ada itu darabu. Sebab apa darabu? Kena mengaji sarah pula. Ada ilmu sarah pula. Dia kata apa? Dia kata harakat munasabah sebelum waw itu dhammah. Harakat munasabah sebelum waw dhammah. Harakat munasabah sebelum ya baris bawah. Harakat munasabah pada alif sebelumnya baris atas. Tu harakat munasabah dia panggil. Harakat munasabah bagi waw sebelumnya mesti dhammah. Harakat munasabah bagi alif sebelumnya fathah. Harakat munasabah bagi ya sebelumnya ialah kasrah. Gitu. Sebab apa dia kata begitu? Sebab cuba panjangkan, cuba matkan apa yang dia akan tulis. Contoh kita matkan alif, tu akan melahirkan baris atas. Tu akan bariskan, akan lahir baris dhammah. Yi itu akan membariskan, akan lahir baris kasrah. Tu dia panggil harakat munasabah sebelum ya itu mesti bawah, harakat munasabah sebelum waw itu dhammah, harakat munasabah sebelum alif itu fathah. Lasa awit tasala, atah pada ittasala, awit tasala bihi dhamiru raf'i. Kejap. Situ kalau kitab matan saya ni dia silap baris sikit. Dia tulis je ni dhamiru raf'i mutaharrikin. Salah. Dhamiru raf'in mutaharrikun. Dia sifat bagi dhamir. Mutaharrikun tu sifat bagi dhamir. Jadi kalau matan tu ada baris dia baris macam mana? Tu. Salah ke? Mutaharrikun tu sifat dhamir. Jadi kalau orang belajar nahwu ni, dia tak akan bergantung pada baris yang telah ada. Dhamiru tu fa'il, raf'i mudhafu ilaih, raf'in. Mutaharrikun sifat bagi dhamir. Dhamir tu yang berbaris, bukan rafa'. Jangan baca gini pula, dhamiru raf'in mutaharrikin. Kalau mutaharrikin dia jadi sifat bagi raf'in. Rafa' bukan yang baris, yang barisnya dhamir tu. Dhamir tu yang baris. Maka kalau bersambung dengan dhamir mutaharrik, dhamir yang berbaris, maka fayusakkanu, maka disukunkan akan dia, akan dhamir, akan fi'il madhi. Contoh nahwu darabtu. Ni kalau i'rab panjang gila ni. Darabtu wa darabna. Darabtu wa darabna. Okey, ni terakhir kita tulis whiteboard. Lepas tu habislah kelas ni. Sampai fi'il madhi dulu.
Okey. Ni terakhir pada hari ni. Boleh. Okey, dia kata mabni itu naw'an. Pertamanya fi'lun madhi, fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Fi'il madhi ni kita pecah dua. Menurut matan lah. Iaitu apa? Bina'uhu 'ala al-fathi. Betul. Bina'uhu 'ala al-fathi, bina atas fathah. Yang kedua bina'uhu 'ala sukun. Bina fi'il madhi atas sukun. Mana dia mabniun 'ala sukun, hak ni mabniun 'ala al-fathi. Mabniun 'ala al-fathi ni kita boleh pecah dua pula. Ni fi'il kan? Fi'il ni kalau saraf ada sulasi, ada rubai. Sulasi ni 3 huruf. Fi'il tu ada 3 huruf. Kalau rubai maksudnya fi'il tu ada 4 huruf. Okey. Sulasi ni pula pecah dua. Rubai pecah dua. Dia panggil apa? Sulasi mujarrad dengan sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Okey, ini dalam sarah ni. Saya telah membaca syarah Kailani khatam dah dekat YouTube. 70 lebih majlis. Sehari 2 majlis, sebulan khatam lah. Lu tak bergerak di situ. Pakai habis tak tahu surah. Mujarrad ni maksud dia tak tambah. Huruf dia tetap 3. Contoh daraba. Tu sulasi mujarrad. Daraba. Bina'uhu 'ala al-fathi. Mazid, contohnya mazid ni pula sama ada tambah 1 huruf atau tambah 2 huruf atau tambah 3 huruf. Contohnya intalaqa. Telah pergi ia. Intalaqa. Tambah 2 huruf. Jadi khumasi ni fi'il khumasi. Fi'il yang jenis 5 huruf, tapi dia asalnya sulasi tapi mazid tambah 2 huruf. Intalaqa, qa mabniun al-fathi. Rubai mujarrad, makna asal memang 4 huruf. Contoh dahraja. Atas wazan fa'lala, dahraja, ja, bina'uhu al-fathi. Mazid tambah je lah. Contoh tadahraja. Contoh ni fi'il madhinya tadahraja, bukannya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' lain lah. Ni tadahraja, ja. Bina'uhu 'ala fathi. Okey. Ni untuk apa? Bina'uhu 'ala fathi. Dalam matan tadi disebut bila bersambung dengan waw jamaah dengan apa tadi? Bila bersambung dengan wawul jamaah dan juga dhamir rafa' mutaharrik, maka dia akan sukun. Dia akan apa? Dia akan sukun. Maka bahagi dua je lah. Ittasala bersambung dhamir bihi, ittasala bihi dhamiru jam'in. Betul lah, dhamiru jam'in boleh ataupun wawul jamaah. Sama aja. Contohnya darabu. Darabu mabniun ala, saya kejap. Silap. Dia ada 3 kan? Bukan 2. Bina'uhu 'ala sukun 1. Yang satu lagi bina'uhu 'ala dhammi. Itu. Bina'uhu 'ala dhammi. Yang bina'uhu 'ala dhammi inilah bila ittasala, bila bersambung bihi dengan fi'il mudhari' madhi itu dhamiru jam'in, dhamir jamak ataupun dia panggil wawul jamaah. Tu baru contoh darabu. Dhamma. Kalau bina'uhu 'ala sukun, apa dia? Iaitu bersambung dengan dia tu mana tadi? Ittasala bersambung bihi dengan fi'il madhi, dhamiru dhamir raf'i dhamir rafa' mutaharrikun. Mutaharrik.
Mutaharrik ini contoh darabtu. Darabtu. Tu ni lah dhamir rafa' mutaharrik. Tu, ti, ta. Sama. Darabtu, darabti, darabta. Darabna. Sama ya. Darabna. Na ni dhamir rafa' mutaharrik. Na. Ni contoh fi'il madhi mabninya ada 3, sukun, dhammah, fathah. Tu saja. Tidak ada lain daripada itu. Tidak ada lain daripada itu. Contoh tadi kita nak tegang haraf jar asli beza apa? Ini ada haraf jar asli. Dia ada haraf zaidah. Haraf jar zaidah, harfun syabihun. Haraf syabihun yang menyerupai bizaid dengan zaid. 3. Haraf jar tu nak tahu dia haraf jar lagu mana? Pertama, dia memajrurkan. Dia memajrurkan isim selepasnya. 1. Memajrurkan isim selepasnya. Bizaidin. Okey, haraf jar asli pertama. Yang kedua, dia ada makna. Contoh ba tu dengan makna sebab ke, dengan makna apa-apalah makna, dia ada makna. Haraf tu sendiri ada makna. Dan yang ketiga, berhajat kepada muta'allaq. Muta'allaq ni saya dah sebut dalam pengajian Hasyiah Ashmawi. Itu ada 3 ni. 3 ni kalau ada, dia haraf jar asli. Dia haraf jar asli. Yang kedua ni yang pertama. Yang kedua haraf zaidah, haraf tambahan. Haraf tambahan ni dia hanya memajrurkan isim sahaja. Dia tak ada makna dan dia tak berhajat kepada muta'allaq. Muta'allaq ni menatang apa pula? Tu kan. Ngaji jurumnya faham tak? Contoh kita kata zahaba Zaidun ila al-madrasah. Telah pergi oleh Zaid ke sekolah. Jadi ke, ila ni haraf jar asli, memajrurkan isim selepasnya. Okey, madrasati. Ada makna. Ila bi makna lil ghayah. Hingga mana? Hingga madrasah. Okey. Berhajat kepada muta'allaq. Jadi ilal madrasah dia panggil muta'alliqah. Muta'allaq dia zahaba. Pergi ila. Tu kalau kita kata minggu lepas, orang pondok bila dia ulang 2 kali perkataan tu, makna tu muta'allaq. Ni muta'alliq. Kalau haraf jar zaidah, dia hanya majrur sahaja isim, dia tidak ada makna dan tak berhajat kepada muta'allaq. Kemudian harfun syabihun bizaid. Dia bukan haraf jar asli, tapi macam haraf zaidah, tapi bukan zaidah. Yang ketiga ni pula, pertama dia memajrurkan. Dia memajrurkan isim selepasnya. Dan dia ada makna tetapi tak berhajat kepada muta'allaq. Ni haraf jar bizaid. Contoh rubba rajulin karimun. Betul. Rubba ni ada dengan makna sedikit, ada dengan makna banyak. Jadi ada makna lah, ada makna. Lepas tu dia memajrurkan isim selepasnya, rajulin, tetapi tidak ada muta'allaq. Dia duduk di depan ayat. Dia ada syarat-syarat. Rubba ni nak beramal, rubba ni jadi haraf syabih zaidah ni macam mana? Tu dalam Ashmawi kita baca habis dah. Sila mengaji. Jangan malas. Rubba rajulin. Jadi dia memajrurkan rajulin. Dia tu ada makna dia sama ada sedikit ataupun banyak. Banyak lelaki yang mulia. Sedikit lelaki yang mulia. Ni karimun. Ni i'rab mubtada. Cuma kenapa dia bagi bawah? Tu dalam Ashmawi.
Jadi sekarang ni rubah ni dia panggil harfun syabihun bizaid. Dia bukan harajah asli, dia bukan harajah zaidah, tapi macam zaidah sebab dia tidak berhajat kepada muta'allaq. Itu saja. Oh, ngaji nahwu ini weh. Tak pernah kurang aku ni. Biasa kita baca baca-baca terang, baca-baca terang. Tak pernah buat map-map gini. Ni kalau tak faham lagi, makna bukan tak faham, tak mau faham. Tu dia bukan tak faham. Dia bukan tak faham tapi tak mau faham. Ni baru mata ni, bukan syarah, bukan hasyiah, mata. Tak faham tu bukan tak faham tapi tak mau faham. Tak berasa tanggungjawab nak faham. Jadi dia pun malas nak faham. Asal habis lesah. Habis wasani al-amru, fi'il amar pula pada minggu depan insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ada soalan ke? Nampak macam tak ada ni. Bukan tak, sama ada tak ada. Sama ada tak ada ataupun tak tahu nak tanya apa. Tu rasa macam terlajak faham sangat. Dia tak tahu dah nak tanya apa. Pun ada juga. Wallahu subhanahu. Jadi mana kita belajar setakat ni i'rab mabni, kemudian fi'il madhi. Jadi balik ni test, buka kitab kosong. Test pula dari sudut mana mu'rab mana mabni. Tengok setiap perkataan tu. Perkataan ni mu'rab ke mabni? Kalau mu'rab kenapa? Kalau mabni kenapa? Lepas tu fi'il madhi pula kita cari dalam satu teks tu, satu kitab tu, daripada awal ke surat sampai akhir fi'il madhi sahaja. Fi'il madhi ni mabni dengan apa? Mabni al-fathi ke? Dhammah ke? Apa satu ni? Sukun ke? Kalau mabni ala sukun, sebab apa sukun? Sebab sekian-sekian. Mabni al-fathi sebab apa? Sebab dia ittisal dengan sekian-sekian. Jadi bila habis kitab ni selesai, boleh baca kitab sepatutnya. Dia boleh baca kitab, memadai untuk baca kitab. Kalau tak mau jadi nuhah lah, kalau tak mau jadi orang ulama nahwu ni memadai sampai al-kawakibud durriyah syarah matan al-mutammimah. Jadi kita kalau kita semenjak di Nizam ni baca kitab Jurumiyah, syarah Jurumiyah tu dah ada 4 syarah Jurumiyah dah. Masuk matan mutammimah ni nak pelengkap lah ni. Lepas habis mutammimah kita akan baca syarah Fawaqih al-Janiyah pula. Tapi hak tu kat page lah, tak baca sini kalau baca 10 tahun tak habis lagi. Kalau baca kat page tiap hari baca. Hak ni seminggu sekali. Boleh like, boleh live dah. Boleh tengok page Sahah Al-Filfilani. YouTube ada, Facebook ada. Ni ada pula orang kata saya tak ada qada lagi. Tu dia lah. Minggu tak ada qada, buat apa? Berak ke apa? Tak ada nak qada. Satu majlis baru. Kalau kita dulu ngaji paling kurang 4 majlis satu hari. Paling banyak 12. Tu rakaman tu belum suruh temu lutut lagi. Temu lutut nak harap pergi jauh habis cerita dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan? Tak ada pun. Soalan apa? Kenapa darab tu jadi sukun kat kurba? Kenapa? Tu dia kenapa sih? Kena tulis kalau dia tulis. Tak ada nak habis lagi panjang kenapa dia tu panjang. Kita kena tulis. Kena padang whiteboard lah. Kita ingat malas dah. Dia bertanya mana dia tu orang mengaji ya. Kita tahu. Sebab apa dia tanya tu? Bab apa? Orang Terengganu lah. I'rab dia orang Terengganu dulu. Bab apa? Darab tu jadi sukun dekat huruf ba. Sebab apa timbul persoalan tu? Mungkin gini kot. Kenapa tidak darabata ke, darabita ke, darabuta ke? Kenapa kena sukun? Tu soalan level hasyiah asmawi. Mana kepala otak dia tu level hasyiah lah, bukan level matan. Dia punya jawapan dia satu whiteboard ni.
Kena tulis belah sana sampai ke bawah. Tu dia punya jawapan dia. Aduh. Baru nak balik. Tak jadi nak balik. Contoh darab tu kialah sendiri ya, darab tu ke fa'altu ke fa'alta sama lah kau. Darab tu. Jawapan dia ialah pada i'rab. Kita nak i'rab apa darab tu? Darab tu dia i'rab begini. I'rab dia ialah fi'lun madin. Fi'l madhi ya, fi'l madhi, fi'lun madin. Madin ni sifat bagi fi'lun madin. Kenapa madin? Kenapa tidak madun? Asal dia madiyun. Tapi ya ni berat. Apa tu? Ingat nak tahu. Madiyun asal dia. Jadi sebabkan dia ni tidak terima baris atas, baris depan, maka dia berat, istifqal. Istifqal berat. Bila berat, maka dihazahkan ia, tinggal tanwin saja jadi madin. Tu asal dia. Itu tak mau cara tu. Okey, fi'lun madin i'rab dia. Fi'lun madin mabniyun. Okey, mabni ni pula ada khilaf juga ni. Dia ada dua, mabniyun, dia ada dua mazhab. Mabniyun ala sukun boleh. Kena tilik pada zahir, mabniyun ala sukun. Ataupun mabniyun, silap. Mabniyun ala as-sukun. Mabniyun ala sukuni. Mabniyun ala sukuni boleh. Ataupun ada ulama i'rab mabniyun ala fathin. Fathin apa itu? Arid ke? Arid ke muqaddar ni? Arid kan? Ala fathin aridin. Tapi setakat ni kalau level-level hampa ni ambil mabni ala sukun lah senang. Ambil lohir saja. Fathin arid ni sebab apa? Sebab asal daraba fathah, tiba-tiba tu mati. Mabni ala sukun. Sebab apa sukun? Karahata tawali. Ada alih ni. Karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimati al-wahidati. Bukan darah. Arif ni mendatang boleh kau. Sukunnya arif balik hari tu. Ni muqaddari lah. Ni sukun yang arif. Sukun arif ni sebab apa arif? Arif ni mendatang. Sebab asalnya daraba. Jadi sekarang ni jadi darab tu. Jadi sukun ni datang, baru datang. Sukun arif. Mabniun ala sukunil arif. Kalau fathah, kalau kita i'rab ala fathin muqaddar. Sebab dia sukun, kita takdir saja macam ada bagi fathah. Macam. Ikutlah mana-mana boleh. Lepas tu ni bawa i'rab, habis i'rab fa'il. Wa ta'ul mutaharrikatu. Wa ta'u al-mutaharrikatu. Wa ta'u al-mutaharrikatu. Mabniyun ala apa? Qalu mabniyun ala dhammi fi
mahalli raf'in, pada mahal rafa'. Fa'ilun, fa'il. Fal jumlatu, maka jumlah baina al-fi'li wal fa'ili la mahalla lahu min al-i'rab. Tu kata satu buah putih ni. Sebab apa dia sukun? Dia punya syahid sini. Karahata, sebab orang Arab benci tawali berturut-turut arba'i mutaharrikatin, 4 huruf yang berbaris belakang. Jadi ulama orang Arab benci, darabatu benci. Jadi batu dia sukun. Tu dia punya alasan dia. Fi'lun madin mabniun 'ala sukuni, ataupun tambah satu lagi al-'aridi, sukun yang mendatang, ataupun 'ala fathin muqaddarin, karahata tawali arba'i mutaharrikatin kama huwa kal kalimatil wahidah. Tu dia punya alasan. Kerana benci orang Arab berturut-turut 4 kalimah yang berbaris seolah-olah macam satu kalimah, pada satu kalimah. Ni satu kalimah ni. Ni macam satu kalimah. Jadi orang Arab benci baris belakang 4 huruf tersebut. Tu alasannya kenapa ba tu sukun. Baru selesai. Habis. Habis selesai. Syukran. Okey, selesai. Faham tu? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.